Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Pada hari ini, saya Azri bersama Aisyah dan Masyita akan membentangkan berkenaan faedah minima yang perlu disediakan majikan mengikut Akta Kerja 1955. Akta Kerja 1955 merupakan perundangan buruh yang amat penting dalam menyediakan rangka kerja undang-undang pekerjaan secara menyeluruh. Akta ini digubal pada tahun 1955, kemudiannya dipindah pada 1998 dan pemindaan terbarunya dibuat pada tahun 2012. Ianya terpakai pada pekerja-pekerja di sektor swasta, sama ada yang berkesatuan atau tidak, yang diambil bekerja di bawah kontrak pekerjaan. Akta ini digubal bermatlamatkan objektif utamanya iaitu untuk menyediakan standard minimum berkaitan hal-hal seperti waktu kerja, hari rehat, faedah bersalin, upah, pemecatan dan pemberhentian. Antara kepentingan akta ini adalah sebagai langkah pencegahan dan penyelesaian kepada konflik yang berlaku antara majikan dan pekerja. Seterusnya, akta ini digubal bagi mewujudkan rasa selamat dalam kalangan pekerja. Contohnya, dengan adanya perintah gaji minima yang menetapkan gaji terendah yang perlu diberikan oleh majikan, maka pekerja akan berasa selamat secara kewangannya atau financially secure. Akhir sekali, akta ini adalah penting untuk dijadikan rujukan dalam setiap tindakan yang dilakukan oleh majikan. Misalnya, apabila majikan membuat polisi dengan merujuk akta ini sebagai garis panduan, maka ia akan menjadi lebih efisien dan sistematik. Sekarang, mari kita pelajari faedah-faedah minima yang perlu disediakan oleh majikan kepada pekerja. Secara amnya, hari rehat adalah hari cuti bagi setiap pekerja untuk merehatkan diri daripada bekerja. Berdasarkan Undang-Undang Buruh, setiap pekerja mesti diberikan sekurang-kurangnya 1 hari penuh pada setiap minggu sebagai hari rehat mingguan. Ia termaktub di bawah Seksyen 59 Akta Kerja 1955, manakala untuk Ordinan Buruh Sabah bab 67 terletak di bawah Seksyen 104B dan Ordinan Buruh Sarawak bab 76 yang terletak di bawah Seksyen 105B. Sungguh pun begitu, undang-undang ini tidak terpakai kepada pekerja yang mendapatkan cuti bersalin, cuti sakit atau pekerja yang berada dalam tempoh hilang upaya sementara. Ini kerana mereka dilindungi di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau Akta Keselamatan Sosial Pekerja 1969. Seterusnya, sekiranya pekerja diberikan lebih daripada 1 hari waktu berehat dalam masa seminggu, maka hari yang terakhir dianggap sebagai hari rehat. Sebagai contoh, dalam organisasi A, semua pekerja diberikan 2 hari cuti iaitu pada hari Sabtu dan Ahad. Maka menurut akta ini, hari terakhir tersebut dikira sebagai cuti rehat mingguan iaitu hari Ahad. Majikan perlu menyediakan hari rehat mingguan pada mana-mana hari bulan yang diinginkan, kemudian menyediakan jadual sebelum permulaan bulan dan memaparkan notis supaya pekerja ambil maklum. Sekiranya majikan gagal menyediakan cuti rehat ini, maka mereka dianggap telah melakukan kesalahan. Berikut merupakan contoh jadual hari rehat yang boleh disediakan oleh majikan. Pekerja yang bekerja pada hari rehat berhak untuk menerima bayaran dalam tempoh bekerja. Pertama sekali, pekerja yang bergaji harian atau jam. Bagi mereka yang bekerja kurang daripada separuh waktu kerja normal, maka mereka akan menerima 1 hari gaji. Manakala bagi pekerja yang bekerja lebih daripada separuh waktu kerja normal, mereka berhak menerima gaji 2 kali ganda daripada gaji hariannya. Sebagai contoh, Encik Abu bekerja selama 8 jam dan dibayar sebanyak RM70 sehari. Maka sekiranya Encik Abu bekerja selama 1 hingga 4 jam, beliau akan dibayar RM70. Manakala sekiranya beliau bekerja selama 4 hingga 8 jam pada hari rehat, beliau akan dibayar 2 kali ganda iaitu sebanyak RM140. Yang kedua adalah pekerja yang bergaji mingguan atau bulanan. Mereka yang bekerja kurang daripada separuh waktu kerja normal akan menerima gaji separuh hari daripada kadar bayaran biasa. Manakala bagi pekerja yang bekerja lebih daripada separuh jam normal tetapi tidak melebihi kerja normal, maka mereka akan digajikan pada kadar bayaran biasa. Sebagai contoh, Encik Abu bekerja selama 8 jam sehari dan dibayar sebanyak RM1,500 sebulan. Jadi sekiranya beliau bekerja separuh masa, maka beliau akan diupah sebanyak RM28.84. Manakala sekiranya beliau bercadang untuk bekerja lebih daripada separuh waktu bekerja, maka beliau akan digajikan sebanyak RM57.69 sehari. Seterusnya ialah kerja lebih masa yang bermaksud kerja yang dilakukan selepas tamatnya waktu pekerjaan normal tetapi tidak termasuk dengan hari cuti ataupun hari cuti umum. Terdapat beberapa keadaan yang membolehkan seseorang pekerja itu untuk bekerja lebih masa. Sebagai contoh, di bawah Seksyen 60A-1A di mana ketua pengarah diberi kuasa untuk membenarkan majikan membuat satu kontrak dengan pekerja mereka untuk membenarkan mereka bekerja lebih masa melebihi had waktu yang telah ditetapkan dalam akta. Selain daripada itu, jika berlaku kemalangan sama ada benar ataupun akan berlaku, maka pekerja di bahagian keselamatan dan kesihatan Malaysia dibenarkan untuk bekerja lebih masa. Selain daripada itu, jika pengoperasiannya adalah amat penting untuk keperluan masyarakat. Sebagai contoh, jika bekalan elektrik dan air terputus, maka pekerja di bahagian di syarikat TNB dan juga Syahbas dibenarkan bekerja lebih masa. Dan kerja yang melibatkan keselamatan dan pertahanan Malaysia dibenarkan kerja lebih masa jika terdapat sebarang ancaman yang berlaku di negara kita.
Menurut Seksyen 60A-3-A telah menetapkan kadar bayaran bagi kerja lebih masa. Oleh itu, mana-mana pekerja yang bekerja melebihi had waktu bekerja normal hendaklah dibayar pada kadar yang tidak kurang daripada 1,5 kali ganda upahnya mengikut jam. Pekerja haruslah diingatkan bahawa kadar 1,5 kali ganda ini hanya boleh guna pakai pada kerja lebih masa yang dilakukan pada hari kerja biasa. Sebagai contoh, jika seseorang pekerja itu bekerja mengikut waktu kerja normal selama 8 jam sehari, mendapat bayaran sebanyak RM520 sebulan dan beliau telah melaksanakan kerja lebih masa selama 2 jam iaitu pada hari Selasa, maka format pengiraan kadar bayaran kerja lebih masa beliau adalah seperti rajah yang ditunjukkan di dalam slide. Baiklah, bagi mereka yang dibayar gaji secara harian dan melakukan kerja lebih masa pada hari cuti rehat mengikut waktu kerja normal, maka bayaran mereka adalah sebanyak 2 kali ganda kadar sejam gaji yang diperolehi oleh pekerja tersebut. Manakala kerja yang dilakukan di luar waktu bekerja normal pada hari jatuhnya cuti umum, menurut Akta 1955, pekerja tersebut haruslah dibayar pada kadar yang tidak kurang daripada 3 kali ganda kadar gaji sejam yang diperolehi mereka. Terusnya ialah faedah minima cuti umum. Menurut Akta Kerja 1955, setiap pekerja itu akan mendapat sekurang-kurangnya 11 hari cuti umum dalam jangka masa setahun. Daripada angka 11 tersebut, terdapat 5 cuti umum yang wajib diberikan kepada setiap pekerja, di mana cuti ini tidak boleh digantikan dengan mana-mana hari sekalipun. Sebagai contoh, Hari Yang di-Pertuan Agong, Hari Kebangsaan, Hari Malaysia, Hari Pekerja, Hari Lahir Sultan ataupun yang di-Pertuan Negeri. Manakala baki sebanyak 6 lagi cuti umum tersebut boleh dipilih oleh majikan mengikut budi bicara mereka. Jikalau cuti umum jatuh pada cuti rehat ataupun bertindih dengan cuti umum yang lain, maka hari kerja yang sepatutnya berlaku pada keesokan hari adalah merupakan cuti umum ganti. Bawah Seksyen 60D-1-B Akta Kerja 1955 terdapat juga cuti tambahan, di mana ia merupakan cuti peristiwa yang diumumkan secara mengejut oleh pihak kerajaan haruslah digunakan oleh majikan. Sebagai contoh, pihak kerajaan mengumumkan cuti khas atas sebab kejayaan pasukan bola sepak Malaysia dalam memenangi mana-mana kejohanan dan ia merupakan cuti tambahan kepada 11 cuti umum tersebut. Seterusnya ialah cuti tahunan. Mengikut Akta Kerja 1955, setiap pekerja berhak mendapatkan cuti tahunan berbayar mengikut kadar gaji harian mereka bergantung kepada tempoh perkhidmatan. Majikan dibenarkan untuk memberikan apa-apa jumlah cuti tahunan sekalipun kepada pekerja mereka asalkan ianya tidak kurang daripada jumlah cuti tahunan yang termaktub dalam Undang-Undang Pekerjaan. Pekerja haruslah mencukupkan 12 bulan perkhidmatan dengan majikan mereka sebagai syarat untuk mendapatkan cuti tahunan tersebut. Pekerja hendaklah mengambil cuti tahunan berbayar sebelum tamat tempoh 12 bulan sehingga cuti tahunan berbayar yang baru dimasukkan ke 12 bulan yang akan datang. Sebagai contoh, apabila seseorang itu mula bekerja pada 1 Januari 2020, mereka layak untuk bercuti pada 1 Januari 2021 dan tempoh mereka mengambil cuti tahunan berbayar tersebut adalah sehingga 1 Januari 2022. Terusnya ialah faedah minima cuti tahunan yang akan diperolehi oleh setiap pekerja. Mengikut Akta Kerja 1955, tempoh sebanyak 8 hari cuti tahunan berbayar akan diberikan kepada pekerja yang berkhidmat selama kurang daripada 2 tahun dalam sesebuah organisasi. Manakala bagi golongan yang bekerja lebih daripada 2 tahun tetapi tidak melebihi 5 tahun perkhidmatan dengan organisasi tersebut akan memperolehi 12 hari cuti tahunan berbayar. Dan bagi golongan yang setia berkhidmat dengan sesebuah organisasi selama lebih daripada 5 tahun pula akan memperolehi sebanyak 16 hari tempoh cuti tahunan berbayar. Ia merupakan angka yang berbeza untuk membezakan tempoh cuti tahunan yang akan diperolehi oleh setiap pekerja bergantung kepada tempoh perkhidmatan mereka. Dapat disimpulkan bahawa semakin lama seseorang pekerja itu berkhidmat dengan sesebuah syarikat, maka semakin lamalah cuti tahunan berbayar yang akan dinikmati oleh mereka. Cuti sakit. Cuti sakit bermakna cuti bergaji penuh yang diberi kerana sebab-sebab perubatan dan dengan mengemukakan sedia sakit dari seorang pegawai perubatan kerajaan atau lain-lain doktor yang diterima. Ia diberi bagi sakit atau kecederaan yang ada harapan untuk sembuh. Cuti sakit berbayar ini ada tertulis di bawah Akta Kerja 1955. Menurut akta tersebut, seseorang pekerja berhak mendapat cuti sakit berbayar apabila pemeriksaan kesihatan itu dilakukan oleh pengamal atau pegawai perubatan yang berdaftar atau pakar bedah pergigian yang berdaftar yang dilantik sempurna oleh majikan. Biasanya, majikan akan memilih beberapa klinik panel yang akan menjadi tempat pekerjanya mendapatkan rawatan. Seterusnya, pekerja juga layak mendapat cuti sakit ini serta-merta ketika dia memasuki sesuatu kontrak perkhidmatan. Ianya amat berbeza dengan cuti tahunan yang memerlukan pekerja itu genap 1 tahun perkhidmatan untuk melayakkannya mendapat cuti itu.
Tempoh cuti sakit ini akan dibayar penuh, iaitu dibayar pada kadar 1 hari untuk setiap hari cuti sakit bergantung kepada tempoh perkhidmatan. Jumlah cuti sakit bergaji ini terbahagi kepada 3 kategori. Yang pertama, 14 hari kesemuanya setiap tahun kalender jika pekerja telah bekerja kurang dari 2 tahun. Yang kedua, 18 hari kesemuanya setiap tahun kalender jika pekerja telah bekerja untuk 2 tahun atau lebih tetapi tidak kurang dari 5 tahun. Kategori yang ketiga pula adalah 22 hari kesemuanya setiap tahun kalender jika pekerja telah bekerja untuk 5 tahun atau lebih. Apabila jika dimasukkan ke wad pula, maka ia tertakluk kepada tahun perkhidmatan dan tidak melebihi 60 hari. Pekerja dikehendaki mendapatkan sijil dari pengamal atau pegawai perubatan yang berdaftar dan memaklumkan kepada majikan mengenai cuti tersebut dalam tempoh 48 jam dari bermulanya cuti sakit. Ketidakpatuhan akan perkara ini boleh dianggap tidak hadir kerja tanpa izin majikan atau tanpa alasan yang munasabah dan kontrak itu boleh dianggap telah dipecahkan atau dilanggar oleh pekerja. Untuk pengetahuan semua, seorang pekerja tidak berhak mendapatkan cuti sakit berbayar apabila pekerja berada dalam tempoh cuti bersalin berbayar. Di mana jika seseorang pekerja wanita itu tidak mendapat elang bersalin, maka dia akan dibayar untuk cuti sakit selama tempoh tersebut. Seterusnya, apabila pekerja menerima apa-apa pampasan untuk hilang upaya di bawah Akta Pampasan Pekerja 1952 atau apabila dia menerima bayaran berkala dari perkesor untuk hilang upaya sementara. Dan yang terakhir, jika pekerja itu tidak mendapat atau tidak disahkan sakit oleh pengamal perubatan yang berdaftar. Cuti bersalin. Di bahagian 9 Akta Kerja 1955 membincangkan tentang pelindungan bersalin serta syarat-syarat pelindungan bersalin dari Seksyen 37 hingga 44. Untuk pengetahuan semua, cuti bersalin bergaji adalah hak pekerja wanita dan kini ia telah dilanjutkan kepada 90 hari berturut-turut baik untuk sektor kerajaan maupun swasta. Antara yang dibincangkan dalam akta tersebut ialah pekerja wanita yang bersalin selepas hamil 22 minggu layak menerima cuti bersalin berbayar seperti wanita yang mengandung pada 28 minggu. Seterusnya adalah menjadi satu kesalahan sekiranya majikan menamatkan perkhidmatan seseorang pekerja wanita semasa tempoh cuti bersalin kecuali atas alasan penutupan syarikat. Kemudian, mengikut subseksyen 37(C) Akta Kerja 1955, kelayakan cuti bersalin yang dibayar allowance adalah dihadkan sehingga 5 orang anak. Tempoh cuti bersalin juga tidak boleh bermula lebih awal 30 hari sebelum bersalin atau lewat hari berikutnya selepas bersalin, melainkan mendapatkan pengesahan daripada pegawai perubatan. Seseorang wanita yang mengandung tidak dapat melakukan kerjanya kerana keadaannya yang mengandung, maka dia boleh mengambil cuti dalam tempoh 14 hari sebelum berlakunya proses bersalin. Jika pekerja mengambil cuti lebih awal daripada 30 hari, maka tempoh tersebut tidak dianggap sebagai cuti bersalin. Faedah minima cuti bersalin. Menurut Seksyen 37(2)(C) jelas menyatakan pekerja yang bergaji bulanan yang menerima gajinya sepanjang cuti bersalin dianggap sebagai telah menerima elang bersalinnya. Oleh itu, jika gaji masih berjalan sepanjang tempoh cuti bersalin, tuntutan elang bersalin tidak boleh dibuat. Tuntutan elang bersalin ini lebih relevan kepada pekerja bergaji hari yang dibayar jika datang kerja sahaja. Kelayakan elang bersalin ini adalah tertakluk kepada syarat-syarat seperti berikut, iaitu pekerja mestilah mempunyai 5 atau kurang daripada 5 orang anak yang masih hidup yang dilahirkannya tanpa mengira usia, manakala anak angkat atau anak tiri tidak diambil kira. Seterusnya, dia telah diambil bekerja oleh majikannya pada bila-bila masa dalam tempoh 4 bulan sebelum sahaja dia bersalin. Dan dia telah diambil bekerja oleh majikannya bagi tempoh tidak kurang daripada 90 hari dalam masa 9 bulan sebelum sahaja dia bersalin. Untuk pengetahuan semua, cuti bersalin 60 hari berturut-turut adalah termasuk hari rehat, cuti sakit, cuti umum dan sebagainya. Jika terdapat cuti umum semasa cuti bersalin diambil, bermakna tiada cuti gantian atau tambahan untuk pekerja. Mengikut undang-undang, untuk menikmati semua faedah bersalin yang ditetapkan di dalam kontrak pekerjaan anda mesti memberitahu majikan tentang kehamilan anda sekurang-kurangnya 4 bulan dari tarikh bersalin. Notis rasmi ini perlu dihantar ke majikan anda dan Jabatan Sumber Manusia tempat anda bekerja. Kegagalan memberikan notis boleh mengakibatkan anda tidak layak mendapat faedah cuti bersalin serta elang. Elang bersalin tersebut adalah berdasarkan gaji bulanan jika diupah mengikut kadar bulanan.
Jika tidak, pekerja akan layak mendapatkan jumlah nilai gaji harian untuk tempoh bersalin atau kadar yang ditetapkan oleh kerajaan, iaitu kadar yang dikenakan adalah RM6. Jika pekerja wanita mati disebabkan apa-apa pun ketika dalam tempoh 60 hari, majikan hendaklah membayar allowance bersalin kepada pewaris atau wakil perundangan bermula dari tempoh beliau bersalin sehinggalah tarikh kematiannya. Menurut Pertubuhan Buruh Antarabangsa International Labour Organisation, gaji minima didefinisikan sebagai jumlah minimum upah yang perlu dibayar oleh majikan kepada pekerja yang mendapat upah untuk setiap pekerjaan yang dilakukan dalam jangka masa yang ditentukan yang tidak boleh dikurangkan melalui perjanjian kolektif maupun kontrak individu. Perintah Gaji Minimum pula mendefinisikan gaji minima sebagai gaji pokok yang tidak termasuk allowance, insentif atau apa-apa bayaran tambahan yang dibuat kepada pekerja. Gaji ini perlu diberikan dalam bentuk ringgit Malaysia secara tunai atau menurut Seksyen 25-A Akta Kerja 1955. Ia boleh dibayar melalui cek atau menerusi akaun bank pekerja. Seksyen 18 dalam akta yang sama menjelaskan bahawa majikan wajib membayar upah kepada pekerja sekurang-kurangnya sekali dalam masa sebulan dan menurut Seksyen 19, sekiranya satu tempoh dan waktu telah ditetapkan untuk pembayaran gaji, maka majikan perlu membayar tidak lewat daripada 7 hari selepas tempoh itu berakhir. Individu yang layak menerima gaji minima adalah berdasarkan tempat kerja, iaitu semua pekerja yang menjalankan aktiviti pekerjaan seperti yang telah dinyatakan dalam Subseksyen 2-1 Akta Kerja 1955 Akta 265. Seterusnya, bagi kontraktor buruh, kadar gaji minimum dibayar sama ada 1,100 atau 1,200 bergantung kepada lokasi di mana ibu pejabat kontraktor buruh itu didaftarkan. Selain itu, bermula 1 Februari, semua pekerja yang berada dalam tempoh percubaan atau probation juga layak menerima gaji minimum sepenuhnya tanpa pengurangan. Sungguh pun begitu, perintah gaji minimum ini tidak terpakai oleh pekerja-pekerja domestik iaitu pekerja iaitu seperti orang gaji, tukang masak dan tukang kebun. Gaji minima adalah berbeza-beza mengikut kawasan. Sebagai contoh, kadar gaji minima di 56 kawasan Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran adalah sebanyak RM1,200. Antara kawasan Majlis Bandaraya adalah Shah Alam, Kuala Lumpur, Ipoh, Miri dan Seremban. Manakala bagi Majlis Perbandaran pula adalah Langkawi, Teluk Intan, Jasin dan Bintulu. Maka, semua majikan di kawasan ini perlu menyediakan sebanyak RM1,200 gaji minimum kepada pekerjanya. Seterusnya, kadar gaji minimum di kawasan selain Majlis Bandaraya atau Majlis Perbandaran adalah sebanyak RM1,100. Dan yang ketiga, sehubungan dengan pekerja yang tidak dibayar gaji pokok tetapi dibayar gaji hanya berdasarkan kadar potongan, jumlah tugas, perjalanan atau komisen, kadar gaji bulanan minimum perlu dibayar adalah seperti kawasan Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran adalah tidak kurang RM1,200 dan kawasan selain Majlis Bandaraya dan Majlis Perbandaran adalah tidak kurang RM1,100. Caruman KWSP. KWSP merupakan sebuah institusi keselamatan sosial yang ditubuhkan di bawah Undang-Undang Malaysia Akta Kumpulan Wang Simpanan Pekerja 1991 yang menyediakan kaedah persaraan kepada ahlinya melalui pengurusan simpanan mereka secara cekap dan boleh dipercayai. KWSP juga menyediakan sistem yang efisien dan mudah bagi memastikan para majikan memenuhi tanggungjawab undang-undang serta kewajipan moral mereka untuk mencarum kepada KWSP bagi pihak pekerja mereka. Keanggotaan ahli KWSP ini adalah wajib kepada pekerja sektor swasta dan pekerja yang tidak berpencen sektor awam. Ia juga merupakan seorang pekerja yang telah diambil bekerja oleh majikan dalam satu kontrak perkhidmatan. Apakah yang dimaksudkan dengan caruman? Caruman adalah wang yang dikreditkan ke akaun individu ahli di KWSP. Akaun tersebut terdiri daripada caruman pekerja dan caruman majikan dan dikira berdasarkan gaji bulanan pekerja. Kadar caruman semasa adalah 21% daripada gaji pekerja, di mana 90% adalah caruman pekerja yang dipotong daripada gaji bulanan pekerja, manakala 12% adalah caruman oleh majikan. Kadar dividen KWSP. Untuk pengetahuan semua, KWSP banyak memberi faedah pada ahlinya. Perkhidmatannya yang efisien itu bukan hanya sekadar untuk menjaga wang ahlinya. Sebaliknya, ia melabur kepada beberapa agensi dan hasil pulangannya itu dikira secara telus dan diberi dividen kepada ahlinya sebagai kelebihan ahli menyertai KWSP ini. Berikut merupakan kadar dividen KWSP dan jika kita lihat, kadar tersebut sentiasa berubah mengikut tahun dari semasa ke semasa. Secara kesimpulannya, segala bentuk akta dan perundangan di Malaysia ini mempunyai tujuannya yang tersendiri. Begitu juga dengan Akta Kerja 1955 yang bertujuan untuk melindungi hak semua individu yang bergelar sebagai seorang pekerja. Pekerja merupakan elemen utama yang sangat penting untuk merealisasikan pelaksanaan sesebuah organisasi. Selain itu, pekerja juga merupakan penggerak utama ke arah pencapaian matlamat, visi serta misi sesebuah syarikat itu.
Oleh itu, pihak majikan hendaklah patuh dalam Akta Kerja 1955 dan segala perundangan yang telah dimaktubkan dalam undang-undang supaya segala jenis pertikaian dan ketidakpuasan hati di antara majikan dan pekerja dapat dielakkan. Hal ini demikian adalah penting untuk mereka mewujudkan suasana yang harmoni ketika mereka bekerja dan dapat mengelakkan segala pergaduhan di antara mereka. Sekian, itu sahaja daripada kami. Terima kasih.